Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah, kasih sayang daripada Allah, selagi Allah beri kita pinjaman nyawa, selagi Allah menggerakkan segala tubuh badan kita supaya kita sentiasa dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita sambung semula pengajian Kitab Muhimmah pada muka surat yang ke-18, yang kelima. Yang kelima. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan kelimanya, apabila adalah derhaka ia akan ibunya, dan keenamnya berbuat kebencian ia akan taulannya, ketujuhnya benci ia akan bapaknya, dan kedelapan terangkat dirinya atas segala saudara dalam segala majlis. Kita masih lagi dalam hadis, iaitu hadis Nabi mengenai 15 perkara yang mana kalau terjadi 15 perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bala. Jadi yang kelima dia kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelimanya, apabila Allah derhaka ia akan ibunya. Itu salah satu tanda Allah akan turunkan bala bila berleluasa seorang anak yang derhaka pada ibunya. Kita tengok akhir zaman ni pun memang dah wujud dah. Walaupun cerita cerita si Tanggang itu sebenarnya adalah satu cerita dongeng. Namun kalau kita lihat pada akhir zaman memang akan ada, sebab Nabi ada sebutlah satu hadis, tanda-tanda hampir berlakunya kiamat apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Itu salah satu tanda hampir berlaku kiamat, apabila seorang ibu melahirkan tuan. Maksudnya bila ibu tu dia bukan lagi ibarat melahirkan anak, tapi dia lahir anak tu sebagai tuan dia. Ibu pula kena dengar apa cakap anak. Itu salah satu tanda hampir berlakunya kiamat. Dan kini pun memang wujud pun orang yang ada perasaan benci, derhaka, dia kalau kita nak tahu anak derhaka ni, dia tak perlu marah ibu dia. Dia tak perlu nak maki hamun ibu dia. Apabila seorang anak tu membuatkan ibu dia ada perasaan takut, ibu dan ayah dia ada perasaan takut untuk menegur dia, maka dia adalah anak derhaka. Maksudnya bila ibu dengan ayah nak tegur anak jadi tak berani, takut anak melenting, takut anak marah balik, membuatkan ibu dan ayah tak berani tegur, maka itu salah satu tanda anak itu adalah anak derhaka. Walaupun anak tu tak cakap apa-apa, tapi sebelum daripada timbul perasaan itu pada ibu dia, pasti ada satu perbuatan yang dilakukan oleh anak dia membuatkan ibu dan ayah takut nak tegur anak. Ini memang wujud dah akhir zaman. Apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Kerana redha Allah Ta'ala diletak kepada redha seorang ibu. Kalau kita baca dalam satu hadis lagi yang Nabi sebut,
Ada seorang sahabat Nabi jumpa dengan Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, di antara abi, ayah aku dan juga ummiku, mana satu yang lebih aku perlu khidmat pada mereka?" Nah, lepas tu Nabi kata apa? Ummuka. Nah, lagi siapa ya Rasulullah? Ummuka. Nabi tu ulang 3 kali, makmu yang kena mu utamakan dahulu. Kali yang keempat dia tanya, siapa lagi Rasulullah? Abuka, iaitu ayah. Nah, mana di sini nak cerita bahawasanya pentingnya seorang anak taat kepada ibu. Nah, kerana Allah Ta'ala tidak akan turun rahmat kepada seseorang yang derhaka kepada ibu dia. Begitu juga seorang isteri yang derhaka pada suami, Allah tak akan turun rahmat kepada dia. Allah tak akan beri kasih sayang pada dia. Jadi kalau orang yang masih ada ibu, alhamdulillah beruntung. Masih ada mak ayah boleh khidmat, kan? Saya alhamdulillah mak saya ada lagi, ayah saya ada lagi. Boleh lagi saya khidmat pada mereka. Nah, walaupun kita tak boleh khidmat, tak boleh bagi harta benda. Saya pernah cakap dengan mak saya satu hari. Satu ketika saya kata, "Mi, masa tu saya sakit teruk lah, tahun 2017 dulu kan. Kuah kering, tuan-tuan pun tengok sekarang ni dah naik kan. Bini bertambah naik." Tak adalah. Nah, maksudnya masa tu saya sakit teruk. Saya tak ada pendapatan apa-apa masa tu. Kadang-kadang mak saya ada minta saya belikan top up untuk dia. Saya cakap lah saya tak mampu, saya kata. Sampai saya menangis. Tapi dekat mak saya, dia seorang ibu, dia faham keadaan anak. Dia kata tak apa. Nah, Umi faham sakit, tak boleh kerja, Umi faham. Seorang ibu ni dia akan orang yang akan sentiasa memahami kita, ibu kita. Orang lain takkan pernah faham kita. Isteri kita takkan pernah faham kita. Isteri kita takkan pernah faham kita. Tapi ibu, dia akan faham kita, apa keadaan kita, dia akan faham. Dia tahu nak kita ni macam mana, semua dia tahu. Nah, tu sebab pentingnya kita taat kepada seorang ibu. Jangan buat mereka terasa hati. Kita buat mereka terasa hati pun kita dah dikategorikan anak derhaka. Derhaka dah. Bagi terasa sakit hati. Walaupun kadang-kadang satu benda tu ibu kita salah, kan? Kalau suatu benda tu ibu kita salah, kita ni ada ilmu lah sikit, kita dah pergi mengaji apa semua, kita tegur mak kita dengan teguran yang tak betul. Mak apa ni mengumpat-ngumpat orang, marah mak kita. Walaupun dalam hal tersebut mak kita salah, maka kita tetap berdosa kerana teguran kita tak kena cara. Kalau kena cara tak ada salah. Mak, saya sayang kat mak. Janganlah ngumpat orang, tak baik mak. Saya tak sanggup tengok mak kena bakar api neraka. Kalau dia cakap cara begitu, cara elok, dia tegur mak dia, maka dia tak dikategorikan anak derhaka. Walaupun ketika tu ego seorang ibu tadi tinggi. Kamu pandai-pandai nak mengajar aku pula. Aku haramkan susu aku pada kamu, apa kamu tahu? Ada pula setengah ibu gitu pula. Namun walau bagaimana sekalipun PL seorang ibu, kita sebagai anak perlu layan dan taat saja pada mereka. Sebab Allah cipta gitu dah. Macam mana Allah cipta hak suami kan yang perlu isteri tunaikan, bagaimana rupa dia Allah cipta hak. Begitu juga kita orang lelaki perlu menunaikan hak ke atas ibu kita. Kan? Tanggungjawab besar anak lelaki sampai ke mati lah. Ibu tu dalam tanggungjawab kita. Kena sentiasa menghiburkan hati ibu kita. Dalam 2 bulan yang lepas, 2 bulan ke 3 bulan yang lepas, hari jadi saya lah, bulan 10 kan, saya ada cipta satu lagu untuk umi saya. Saya buat satu lagu untuk umi saya. Sekarang ni saya dah kerap buat lagu pula sekarang dah. Dah kuliah tak ada sangat. Kat Ipoh tak ada kuliah, dan dia tutup kan. Di Ipoh tak boleh dah nak kuliah. Dia keluar daripada Ipoh ni macam Taiping, kat Semanggur itu masih lagi jalan sebab dia bukan red zone kan, zon merah. Jadi 2 bulan yang sudah saya ada buat satu lagu untuk umi saya. Saya cipta lagu tu, punca saya cipta lagu tu satu malam tu. Saya tidur, malam tu sebelum tidur, saya tengok gambar umi saya lah. Saya belik-belik gambar di telefon, tengok gambar anak, tengok gambar umi saya. Masa tengok gambar umi tu jadi mengantuk. Tengok gambar lain tak mengantuk. Tengok gambar mak mengantuk tu. Bila saya mengantuk, saya tertidur. Tersedar pukul berapa pagi, 2:30 pagi begitulah.
2:30, 3 pagi. Saya bangun tu saya mimpi apa tu? Saya mimpi mak saya ni dia tinggalkan saya lah. Maksudnya dia meninggal dunia kan. Oh, saya bangun pagi tu nangis saya. Kan? Betul ke ni? Betul ke ni? Kan? Kadang-kadang ialah mimpi tu dia ibarat macam satu benda yang berlaku sungguh. Sebab kita ibarat kita duduk dalam situasi tu. Kan? Betul ke ni? Betul ke ni? Masa tu. Jadi saya pun call terus lah umi saya masa tu. Saya call terus. Umi saya tak angkat lah, mungkin dia tidur masa tu kan. Tapi hati ni tak tenteram. Isteri saya dah bangun, terbangun tengok saya menangis. Dia kata, kenapa? Anak kata, dok mimpi umi tak ada lah. Isteri saya tengok saya menangis, saya dengan dia pun menangis. Kemudian bangun. Saya bangun solat doa untuk ibu. Habis itu, saya duduk dekat ruang tamu tu, datang idea nak cipta lagu umi tu. Tapi sebenarnya lagu ni saya buat daripada tahun lepas lagi. Cuma baru rekod pada bulan 10 hari tu, dan saya bagi umi saya dengar lagu tu. Dia kata tiap kali dia setiap hari mesti dia nak dengar lagu tu. Dia kata setiap hari mesti dia nak dengar lagu tu. Sebab dia kata dengan saya, dia tahu, dia tak cakap dengan saya, dia cakap dengan isteri saya. Dia kata lagu yang saya buat tu dia tahu sebenarnya tu memang luahan daripada hati saya sendiri. Dia dapat rasa memang betul lah seorang ibu. Tu kata hebatnya seorang ibu ni. Dia tahu kita punya PL macam mana, perangai kita macam mana. Bini kita tak tahu. Bini kita dengan kita perangai tak pernah sama, kerana kita ni diciptakan oleh Allah dengan keluarga yang berbeza-beza. Kan? Keluarga beza. Isteri kita keluarga lain, kita keluarga lain. Cara kehidupan isteri kita lain, cara kehidupan kita lain. Tiba-tiba bila kita disatukan, kita nak buat satu lagi kehidupan rumah tangga ni agak susah. Maka akan sentiasa berselisih faham. Tapi dengan ibu, dia tahu kita macam mana, dia kenal kita macam mana. Sebab tu jangan sampai tahap kita ni derhaka kepada kedua ibu bapa. Nabi tak mengaku umat. Nabi tak mengaku umat. Nabi kita membesar dengan ketiadaan ibu. Umur sampai berapa tahun dia? 7 tahun, 5 tahun, mak dah tak ada dah. Membesar dengan atuk dia. Tak lama lepas tu atuk pula meninggal, besar pula dengan bapa saudara dia. Kan? Tu. Jadi Nabi pun takkan mengaku umat bagi umat dia yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Nabi tak mengaku umat. Lepas tu sia-sia lah mengaji agama, sia-sia semayang. Jadi sia-sia lah pasal Allah Ta'ala tak terima. Orang yang derhaka pada kedua ibu bapa dia, Allah takkan terima amal ibadat dia, Allah tolak. Habis semua. Sama juga macam seorang isteri, bila derhaka pada suami dia, amal ibadat dia satu pun Allah tak terima. Begitu juga kita, orang lelaki, amal ibadat kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak menghormati ibu kita. Kalau kita tak taat pada ibu, maka amal ibadat kita Allah tolak. Habis Allah tolak. Kan? Rugi ya. Jadi orang yang kita yang masih ada ibu, alhamdulillah boleh khidmat pada mereka, berikan apa yang mereka nak mengikut atas kemampuan kita. Kan? Kalau yang dah tak ada ibu, kita masih lagi boleh khidmat pada mereka. Apa cara dia? Iaitu sentiasa mendoakan mereka. Kalau kita tak doa, tak ada apa, rugi sajalah kita. Kita ibarat tak ada khidmat, sedangkan ibu kita dalam kubur tu masih lagi mengharap khidmat daripada kita. Doa aja. Tentu kena sentiasa doa. Bukan kena tunggu lepas sembahyang, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Bukan tunggu waktu je. Sambil kita buat kereta, kita boleh doa. Doa tak syarat kena bahasa Arab. Ada orang dia doa bahasa Arab panjang lebar, 3 jam doa bahasa Arab. Bila tanya apa orang faham? Yang aku faham wassalatu wassalam, dia kata ni. Doa kan mahir panjang. Kalau kita doa panjang-panjang, kita tak tahu apakah maksud daripada apa yang kita doa, tak ada guna pun. Walaupun kita tak hafal, tapi kita tahu doa ni untuk tingkatkan iman, doa ni minta pada Allah selamatkan kita dunia akhirat. Tak apa dah. Dapat tahu kita tak apa dah. Ini hafal doa panjang. Tanya tabuk tak faham. Rugi lah. Rugi saja. Sebab tu kalau kita tak mampu doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu.
Tak? Cuma dalam bahasa Arab ni jadi afdal. Kan? Kalau lepas sembahyang kita doa dalam bahasa Melayu tak jadi salah. Tak? Tak ada lagi ulama mengharamkan lepas sembahyang wajib doa bahasa Arab. Tak ada lagi. Nah, cuma bila kita dilahirkan daripada kecil biasa pergi sembahyang di masjid di surau, bila kita dengar orang doa bahasa Arab membawa dan jadi satu adat pada kita. Namun dia adalah afdal doa dalam bahasa Arab, kan? Benda yang afdal. Bawa pula doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, satu benda yang disunatkan pada kita. Namun kalau kita tak faham dalam bahasa Arab, maka doalah dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak aku. Nah, ya Allah, mak aku dah tak ada ni, berikan lapangkanlah kubur dia. Kan? Rahmatilah dia walaupun dia tak ada. Cucurilah kasih sayangmu kepada dia. Ibu kita dia mengharapkan doa. Itu sebab ada kisah apabila ada seorang ibu yang meninggal dunia, apabila dia dalam kubur dia diseksa teruk sampai satu saat tu dia dah jadi kebiasaan malaikat menyeksa dia. Tiba-tiba satu hari malaikat tak seksa dia, malaikat tak menyeksa dia. Malaikat datang jenguk saja dia. Sampai dia pula tertanya kepada malaikat, "Hei malaikat, kenapa mu tak pukul aku? Berpuluh tahun dah aku mati, mu pukul aku, mu goda aku sungguh-sungguh. Apa hari ni mu tak pukul aku?" Apa kata malaikat? "Ketahuilah bahawasanya hari ni anakmu kirimkan doa pada kamu." Nampak tuan-tuan, pentingnya doa seorang anak kepada ibu. Sebab tu kalau mak kita dah tak ada, yang tahlil tu afdal anak buat. Kan? Jemput orang masjid tu tak ada masalah, itu pahala semua tu. Sedekah. Memang Nabi ajarkan pada kita bila ada kematian kita bawa makanan pada keluarga si mati. Namun keluarga si mati ni mempunyai kemampuan. Kebiasaan kita begitulah tuan-tuan, kita ada kemampuan. Yang jatuh kepada bid'ah dan haramnya bila kita jadikan tahlil itu sebagai satu adat, yang mana kalau meninggal dia kita tak ada duit sampai tahap kita meminjam untuk buat kenduri, waktu dosa. Waktu tak boleh. Manakala kalau kita mampu dengan niat kita gitulah, kita buat tahlil ni atas tujuan apa? Nak zikir, pahala doa, pahala tahlil apa semua ni disedekahkan kepada si mati. Kemudian pahala bagi makan orang ni bukan sikit tuan-tuan. Bukan sikit. Pahala bagi orang makan ni bukan sikit, terutama di kalangan orang-orang fakir dan miskin. Bukan sikit pahala dia. Nabi selalu anjurkan kepada para sahabat, apa sedekah yang paling afdal. Nabi ajarkan pada kita supaya bagi orang miskin makan. Sebab tu kita ada di kalangan ahli keluarga yang meninggal, kita buat tahlil, kemudian kita keluarkan duit bagi orang makan tu, pahala tu kita niat untuk sedekahkan kepada si mati. Timbul persoalan, selalu orang timbulkan persoalan, kata sampai ke pahalanya kat orang tu, sampai ke? Bukan sudah terputus segala amalannya. Sampai ke dia punya pahala kat orang tu? Sampailah, sedangkan bagi salam di tanah perkuburan pun sampai. Bukankah hadis yang sahih di Bukhari, kan? Tak silap saya. Nabi ajarkan pada kita bila nampak pergi kita di satu tanah perkuburan, maka bagi salam. Kalau Nabi ajarkan pada kita untuk bagi salam, berarti orang dalam kubur tu mereka boleh jawab, cuma kita tak dengar. Dan kita tak boleh mengharap supaya kita dengar. Jangan kita mengharap aku bagi salam kat kubur ni, harap-haraplah aku dengar jawapan. Matilah mu. Masuk hospital ICU 2 minggu, koma terus dengar orang kubur bagi jawab salam. Maka kalau kita orang luar pun, orang yang bukan di kalangan ahli keluarga, Nabi ajarkan pada kita tanah perkuburan, kan? Boleh bagi salam. Maknanya sampailah bacaan lain pun. Betul tak? Dia cuma jangan jadikan dia sebagai satu adat yang wajib dilakukan. Waktu tak boleh. Sedekah, tuan-tuan ada rezeki sikit, kan? Bagi anak yatim makan. Niat, ya Allah, pahala aku bagi anak yatim makan ni bagi pada mak aku. Kita tak nampak, tapi mak kita dalam kubur tu dah nampak, tuan-tuan. Bukan mak kita, mak tuan-tuan, mak saya ada lagi. Yang dalam kubur tu dia nampak, kita tak nampak lagi.
Nampak tak? Mereka tu dah nampak, ya Allah besarnya pahala anak aku ni. Ni panggil anak yang soleh. Nak sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Maka kalau orang yang derhaka kepada mak bapak, maka ingatlah Nabi kata akan turun bala. Akan turun bala pada dia. Dan keenamnya, berbuat kebencian ia akan taulannya buat fitnah. Buat fitnah, bagi orang benci. Orang panggil apa? Pulau. Tak? Pulau kan kawan ni. Masuk pulau kan tu, jauhkan dia daripada ni. Kita jumpa orang ni, mu tahu tak dia ni gini. Kita letakkan kebencian kawan-kawan kita ni kepada seorang kawan kita. Tak? Kita ada seorang kawan, kita tak suka pada dia, kita pergi tabur fitnah, pergi khabar, bagi tahu habis. Tak, royak habis kat orang semua kata dia ni tak elok, perangai dia jahat, dia ni. Meletakkan kebencian dia tu pada orang lain supaya orang lain pun benci orang yang dia benci. Tak, orang ni pun Allah Ta'ala akan laknat. Allah akan turunkan bala kepada orang yang bersikap gini. Tak kat dunia, kat akhirat esok, kat neraka esok. Sebab setiap perbuatan kita ni Allah akan balas. Takkan pernah kita terlepas. Tak, Allah tak balas kat dunia, maknanya Allah bagi kita kesempatan untuk taubat. Namun kalau mu tak reti juga nak taubat, aku balas kat akhirat. Ini Allah buktikan dalam Quran. Setiap walaupun sikit macam mana sebesar zarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tak, kebaikan yang sikit kita buat pun Allah akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tak, amalan kita jahat walaupun sebesar zarah, sebesar hama, tak, maka Allah akan balas dia. Sebab tu kena hati-hatilah. Jangan letakkan kebencian kita ni. Kalau kita tak suka seorang tu, ikut kita sudahlah. Jangan kita ajak orang lain supaya benci ke orang tu. Pasal Allah akan balas. Tak dunia, kat akhirat Allah akan balas. Kalau kat dunia Allah tak balas tu kerana apa tuan-tuan? Kat dunia kalau Allah tak balas kerana dua perkara. Yang pertama, Allah bagi dia kesempatan untuk bertaubat. Yang keduanya, Allah nak berikan dia terus lalai sampai dia mati dia lalai. Sebab atas diri dia sendiri, dia tak mau berubah dengan sikap dia. Nah, seseorang tu tuan-tuan, dia akan mati dengan dengan benda yang selalu dia lakukan masa dia hidup. Ada orang yang mati ketika baca Quran. Kenapa? Masa hidup dia sentiasa baca Quran. Ada orang mati ketika sembahyang sunat. Yang baru ni ada dekat mana 3-4 hari lepas, Tok Bilal meninggal dunia ketika melaungkan azan. Sebab apa? Dah kerja dia azan daripada muda. Baru Allahu Akbar gitu lah. Yang baru 2 hari lepas. Hari tu ada sekali yang masa bulan Ramadan tahun ni lah, di Kelang ke di mana, ada sekali Tok Bilal azan subuh meninggal yang tu, di bulan puasa gitu. Tengah-tengah azan subuh, jatuh meninggal. Orang jadi terkejut. Kenapa azan ni tak bersambung? Orang ingatkan mic rosak. Bila orang pergi ke masjid, pergi ke surau tu, tengok Tok Bilal dah tumbang. Meninggal dunia, ambulans datang, apa semua. Nampak? Seseorang tu dia akan meninggal dunia. Apa kebiasaan dia akan meninggal dunia, keadaan apa yang dia biasa lakukan masa dia hidup. Baca Quran. Ada orang yang meninggal dunia dengan pistol. Sebab apa dia meninggal dunia dengan pistol? Sebab masa hidupnya dengan pistol dia hebat menembak dan sebagainya. Ada seorang pelakon, bukan pelakon, bapak dia pelakon, anak dia apa? Abadul tak kira. Anak dia askar tu. Hebat tuan-tuan, anak dia tu buat menembak hebat. Anak dia yang askar. Begini menembak. Dia tengok depan, kan? Pistol dia hala ke belakang, dia tembak. Dia tembak apa tuan-tuan? Orang yang duduk di belakang tu letak belon celah kangkang. Dia tembak macam tu, puk, kena. Saya kalau tembak hilang angry bird orang. Tak ada lah. Nak kata hebat, tapi tengok saat kematian dia macam mana. Asbab kematian dia apa? Dia kena tembak juga kan. Bukan yang orang tembak dia gitu tak. Terkena tembakan daripada anak buah dia sendiri. Tapi dia hebat menembak. Gitu. Pam. Kok belakang gitu boleh. Tak? Hebat menembak.
Sebab kita kena cari satu amalan yang baik dalam kehidupan kita, amalan yang tiap-tiap hari kita buat, supaya saat kematian kita dapat mati dalam keadaan yang baik. Tak? Husnul khatimah. Bukan su'il khatimah. Kalau su'ul khatimah, jahat, tak mahu. Kita minta pada Allah matikan kita dalam keadaan yang baik-baik. Kemudian ketujuhnya, benci ia akan bapaknya anak yang benci bapak. Benci atas sebab apa? Benci disebabkan bapak tak bagi anak buat satu benda yang diharamkan oleh syarak. Ujuk dah sekarang, ujuk ayah ni tak sporting langsung lah. Ada tuan. Anak nak tubik rumah, dak akal tudung, ayah kata mu jangan tubik. Mu tubik dak akal tudung, aku njam. Nak njam atau njam? Nyepak Kalau mu tubik rumah, mu dak akal tudung, mu siap. Aku katak lah mu. Jadi bila anak ni dia letakkan kebencian, dia bubuh perasaan benci pada bapak dia kerana bapak dia halang dia daripada melakukan yang haram, maka ni salah satu bala Allah akan turun. Ni pun sama kok. Memaksa mak dan ayah belikan sesuatu mengikut kehendak dia, sampai tahap mak dan ayah sanggup hutang untuk beli apa yang anak nak. Sayang pada anak, namun tapi begitulah adat orang kata-kata Melayu ni apa tuan-tuan. Seorang ibu boleh jaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu lagi boleh jaga seorang ibu. Betul? Mana ada ibu dan dengan ayah nak biar anak dia mati gitu saja? Tak ada. Hatta tuan-tuan, kita ni akan pastikan kalau anak kita baru lahir lah kan, kita akan pastikan tak ada seekor pun nyamuk ketip anak kita tengah malam. Jaga kita tengah malam. Terutamanya ibu lah. Golongan ibu-ibu kan. Cukup jaga anak. Anak bunyi sikit lah, tak tentu arah dah. Kadang-kadang seorang ibu tu baru nak makan nasi dalam pantang ni. Baru nak makan nasi, tiba-tiba bunyi anak berhenti makan nasi. Saya cakap ni bukan pasal saya baru dapat anak apa ni. Tengok ni keadaan gitulah, saya ceritalah balik. Isteri saya baru nak makan nasi, anak lari dia masuk dalam dalam bilik tengok anak. Kita ngangkang aja. Buat tak tahu aja. Nampak pengorbanan seorang ibu. Dia nak pasti nak pergi kat nak check tau. Isteri saya dia pergi check, dia buka lampu kat telefon, dia tengok keliling ada apa. Bukan kata isteri saya kata, saya yakin semua para ibu akan buat benda yang sama. Akan pastikan supaya anak tak kena benda yang gigit nyamuk ataupun sesuatu benda yang menyakitkan anak ada. Tak ada siapa pun sanggup tengok anak kita. Makna sayang sungguh. Tapi bila dah besar, nak membalas apa mak dan ayah buat pada kita tu, nak balas tu berat. Memang takkan terbalas pun. Tuan-tuan, takkan terbalas jasa ibu dan ayah. Takkan terbalas. Buatlah apa benda, takkan terbalas. Terutama ibu yang melahirkan. Ibu yang melahirkan, dia meneran tu, ingat biasa-biasa. Antara hidup dengan mati je. Teran tubik nak pergi tubik anak tu, antara hidup dengan mati je ketika tu. Tapi kalau seorang anak yang soleh dan solehah, mereka akan memahami, maka dia akan membalas segala jasa mak dan ayah. Tapi walaupun kita balas macam mana tuan-tuan, takkan terbalas. Buatlah apa, belilah rumah harga berjuta macam mana pun, takkan terbalas. Kasih sayang ibu dan ayah kepada anak pun takkan terbalas. Takkan terbalas. Belilah apa benda, kita beli kereta jenis mahal ke, beli rumah yang besar untuk mak ayah kita, namun takkan terbalas jasa mereka. Nak ceritanya, tingginya martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka miskin, mak ayah kita miskin,
Walaupun mak ayah kita bukan di kalangan orang yang kaya, tetapi martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Sangat tinggi. Baik. Kemudian mana dia benci ia ke bapa dia, benci kerana ayah tak tunai permintaan dia. Benci ayah ni tak bagilah telefon, nak beli telefon apa semua. Itulah sekarang ni zaman telefon kan. Zaman alat telekomunikasi ni. Lagilah macam-macam jenis orang nak beli telefon yang mahal, nak iPhone, nak sebagainya. Bila ayah mak tak bagi kerana takut keburukan, kerana benda ni sebenarnya banyak keburukan dia. Telefon ni dia banyak keburukan dia daripada kebaikan. Namun atas kita, kalau kita guna untuk kebaikan, maka dia akan jadi kebaikan. Tapi kalau kita guna untuk perkara yang tak baik, maka dia akan merosakkan diri kita sendiri. Kalau telefon ni bukan kata melihat benda-benda yang tak elok lah. Daripada segi bahasa tulisan kita pun dah jadi tak betul lah. Pakai telefon, orang pakai WhatsApp kan? Orang pakai WhatsApp. Buat apa tu kata dia. Bahasa dia tak betul lah. Buat apa? Sebutlah oleh-oleh buat apa tu. Asal perkataan buat apa tu dia nak ringkaskan. Buat apa tu WAT. PETU. Buat apa tu. Jadi rusak habis bahasa tu. Punya nak ringkas. Dan kedelapan, terangkat dirinya atas segala saudara di dalam segala majlis. Ni pun wujud juga mengasing-asingkan orang dalam majlis. Diangkat saudara dia yang hebat, dia letak meja lain. Kawan-kawan biasa, dia letak meja lain. Ni wujud sungguh tuan-tuan. Kan? Wujud sungguh. Ada orang buat kenduri dia mengasing-asing. Orang biasa datang, Assalamualaikum. Masuk. Orang biasa datang, dia tunggu depan rumah. Tapi kalau dia dapat tahu Datuk Seri datang, dia pergi kat kereta Datuk Seri. Memuliakan orang lain tak sama seperti dia memuliakan tetamu dia lain. Allah akan turunkan bala. Ni memang wujud pun zaman sekarang ni. Wujud dah. Memuliakan orang. Kalau orang ni, ni orang hebat. Bagi meja asing, makanan pun lain. Meja VIP. Kalau meja orang biasa, dia letaklah ayam masak merah tu lah. Tapi kalau dia letak meja VIP tu, ayam sekor tu tak potong, siap ada kepala lagi. Ini untuk siapa? Ini untuk Datuk Seri nak lagi. Membeza-beza kau. Wujud sungguh lah ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun timbul kat perasaan tu, aku ni dikategorikan yang macam mana. Tapi sungguh, saya orang panggil ke saya kadang, tahun-tahun yang lepas lah, orang panggil baca doa kenduri kahwin kan. Lelaki tak, aku garanti VIP nya kursi ya, aku start baca doa. Takkan dia bagi aku kursi biasa. Rupanya kursi biasa juga dia bagi. Tapi kalau untuk macam pengantin tu tak ada masalah lah kan. Pengantin kemudian ahli keluarga, tu tak ada masalah. Maksudnya daripada segi jemputan kita ada orang ramai kan. Lepas tu pada kad lagi, ada orang style kad dia untuk orang ni, orang yang hebat-hebat dia bagi kad yang jenis mahal. Akhir sekali kad tu 200 sapah kok. Kad tu 200 sapah kok. Siap orang jijak-jijak lagi. Kad kita tu. Ambil kad sampai RM5 sekeping. RM5 sekeping. Ini kita buat RM5, kita buat RM100, kita panggil untuk VIP punya kad jemputan. Sampai ke tahap tu. Orang lain ni tulis atas surat khabar. Nak jimat. Tulis atas manila kad tu potong kerak. Satu manila kad boleh dapat 30 kata dia. Jimat. Sampai ke tahap tu Allah. Lepas tu membeza-bezakan orang, tempat duduk, segi makanan yang disediakan. Jangan tuan-tuan, sama ke Datuk Seri ke, Datuk apa ke,
Tak, aku peduli apa. Saya hari tu masa saya buat gotong royong dekat pondok saya lah. 1 hari bulan 11. Masa tu dekat Ipoh, dekat Perak dia tak ada bukan seluruh negeri tak ada lagi PKPB tu kan. Ada dekat Ipoh 1 hari bulan 11. Saya buat apa nama ni? Gotong royong lah. Kawasan pondok ngecat, bersihkan belakang, panggil kawan-kawan datang kan, geng-geng penjemaah surau tempat saya kuliah. Panggil, saya tak ada pun jemput seorang datuk ni. Tak ada jemput pun. Tapi tengah-tengah ada kita duk gotong royong tu, tiba-tiba ada satu kereta besar ni. Kereta apa tak ingat apa, kereta besar lah. Mari parking tutup depan pagar pondok. Parking tutup depan pagar pondok. Lepas tu ada siap orang depan tu tolong buka kan apa nama ni, pintu untuk dia. Kata, siapa pula ni? Aku tak panggil mari pun. Tapi kalau dia datang nak tengok ke apa, tak ada masalah. Nak mari je lah. Tak panggil pun, kalau nak mari lah. Dia pun masuk. Assalamualaikum kata. Salam. Kan? Saya pada masa tu tuan-tuan, saya tak ada pun nak sediakan pada dia apa-apa benda yang lebih daripada saya sediakan pada kawan-kawan saya yang lain. Tak ada saya nak sediakan. Pasal apa? Dia mari duduk saja, tak tolong apa. Dah mu mari duduk saja, takkan aku nak bagi mu kambing golek. TO padang. Mari duduk saja, duduk cakap, sembang, ajak geng pula. Kau tengah buat kerja pakat sembang pula dengan dia. Duduk atas kursi biasa. Duduk atas kursi biasa. Dia tak ada beza apa pun kita ni, tuan-tuan. Tak ada apa pun kita ni. Yang membezakan kita, yang perlu kita tahu perbezaan kita di sisi Allah tu yang perlu kita tahu. Mu datuk ke, mu Tan Sri ke, peduli apa? Saya tak ada sedia nak kata nak sediakan kursi khas, tak ada. Nak kata saya sediakan minuman cawan khas, tak ada. Mu pakailah cawan polistrin ni, apa yang ada atas tu pakai tu. Walaupun kata Ustaz ni datuk Ustaz, ada seorang pelajar saya, datuk ni pun katanya dia ada tahfiz dekat KL. Ada seorang pelajar saya, dia duduk di tahfiz tu. Kemudian dia dah pindah, dia dah habis hafal Quran, dia nak ngaji di pondok, dia mari masuk pondok saya pula. Dia kata, Ustaz saya kenal datuk ni. Awak kenal kat mana? Dia kata, saya kenal, saya duduk tahfiz dulu. Selalu jumpa datuk ni. Ke orang terkenal jugalah. Terkenal pun tak ada saya nak sediakan lebih-lebih. Kecuali saya jemput tok guru je. Jemput tok guru. Itu pun makanan yang sama lah. Saya ada juga kadang-kadang jemput tok guru buat kuliah duha pagi kan. Yang itu panggil Tuan Guru Haji Ahmad Rozaini daripada Pondok Patih. Kan, panggil Ustaz Mat ke pondok pun ada. Biasa yang tetamu duduk atas kursi. Saya dengan Ustaz Mat duduk bersila di bawah. Makanan kita sama je dengan yang lain. Cuma yang lain ambil sendiri. Untuk tok guru kita kita dah sediakan. Tapi nak kata untuk tok guru ada kambing golek ke apa, tak ada. Makanan semua sama. Kerana dalam sesuatu majlis Allah akan laknat orang yang suka membeza-bezakan tetamu dia. Dan jangan bezakan. Samakan je. Sebab kita semua ni sama, apa pun nak beza sangat. Dia kebezakan tetamu dia. Yang ni hebat, kita bagi lebih. Yang ni tak saja lah. Tak boleh hari tu. Kena sama rata. Kesembilannya adalah penghulu bagi segala kaum itu, yang terlebih hina bagi mereka itu. Orang angkat penghulu, angkat ketua, mengangkat seorang ketua di kalangan mereka, yang mana orang yang diangkat sebagai ketua tu hina. Hina kat mana? Pada segi jawatan dia tak hina lah, pasal dia ada kekayaan. Maksud orang yang hina ni ialah orang yang melanggar perintah Allah. Kita tengok orang tu, sebab dia kaya sikit ya, kita angkat dia jadi pemimpin. Gimana? Pasal dia ada reti sikit bab-bab perundangan ni, kita angkat dia jadi pemimpin. Sedangkan di sisi Allah, dia adalah orang yang sangat hina. Apa pun jadi hina, mu tak semayang, melanggar perintah Allah, mu hina di sisi Allah.
Namun ada orang bila nampak orang tu sedap sikit, dia angkat jadi pemimpin. Pasal apa? Dia ada duit. Ada. Kenapa kita ni kadang-kadang manusia ni suka sangat menaik-naikkan nama orang yang ada duit? Kita yang suka naik-naikkan nama orang yang ada duit. Oh ni hebat, orang ni hebat. Namun orang tu dia hina di sisi Allah. Kita angkat pula dia jadi pemimpin. Angkat pula jadi pemimpin. Macam-macam. Allah akan turunkan bala apabila seseorang tu di suatu kaum tersebut dia mengangkat orang yang paling hina menjadi pemimpin. Hina ke mana? Hina pada sisi syarak. Bukan hina pada pandangan pada pandangan manusia. Kalau hina tak ada siapa pun nak kita tentang orang gila. Orang gila, ada orang nak angkat orang gila jadi Perdana Menteri? Ada. Namun orang yang gila nak jadi Perdana Menteri, dia lah gila. Bukan sini punya cerita ni, mereka. Tak sungguh. Orang yang suka meminta-minta jawatan ni Nabi kata tak lagi. Sebab orang yang suka meminta-minta jawatan, dia tak akan dapat pikul jawatan yang dia pegang. La tas'alil imarah. Jangan kamu minta jawatan. Kalau orang bagi pada kamu tak apa. Tapi kalau mu minta jawatan sebenarnya bukan untuk rakyatmu, tapi sebenarnya lebih kepada untuk dirimu sendiri. Sebab tu Nabi tak bagi orang yang suka minta jawatan. Minta jawatan tergila-gila nak kepada sesuatu jawatan. Jangan. Sebab apa? Dia tak akan mampu untuk pikul. Orang yang minta jawatan tak akan mampu untuk pikul jawatan tersebut. Tapi kalau orang yang beri jawatan tersebut pada dia, nescaya Allah, Nabi kata Allah dan juga orang yang melantik dia akan membantu dia menguruskan suatu benda. Tapi kalau dia minta, maka jangan layan. Tu sebab jawatan tak boleh minta, Nabi kata. La tas'alil imarah. Jangan kamu minta jawatan. Ni sekarang ni semua gila jawatan. Tekan kira COVID ke tak COVID ke. Saya perak tukar MB lah hari ni. Dapat menteri besar baru lah hari ni. Tak kira ikut nak jawatan semata. Orang saat-saat gini tak lebih penting ke rakyat. Tengok rakyat susah, cari rakyat hok susah. Ramai tuan-tuan. Ni ketua-ketua kampung apa semua ni, mana pergi hilang? Kita lah yang kena pergi cari orang tu. Allah bagi tanggungjawab pada kita. Bukan sedap kita makan pitih tiap-tiap bulan 5,000 tu tak. Tapi tanggungjawab tu sangat besar. Bukan tanggungjawab tu kecil tak. Tanggungjawab tu sangat-sangat besar. Sebab tu orang yang nak memegang satu jawatan ni, dia kena betul-betul orang yang amanah dengan jawatan yang dia pegang. Kena gitu urut cari siapa susah, makan kedok. Ni tak nak jadi pemimpin saja, tapi bila rakyat susah dia buat tak reti, buat bodoh. Buat tak tahu. Tapi bila dah viral, baru dia datang. Dah viral. Bagus jugalah. Viral dia kan. Bagi menteri, YB, tok ketua kampung buat kerja sikit. Ramai orang susah kena pula dengan COVID. Ramai tuan-tuan. Dia ada kerajaan warta kan. Berapa ratus ribu orang yang kehilangan pekerjaan asbab daripada COVID-19. Ramai tuan-tuan susah. Sangat-sangat susah. Namun siapa yang nak bantu kita ialah di kalangan para pemimpin yang wajib membantu semua rakyat dia. Mesti kena bantu. Kena turun padang cari rakyat. Bukan rakyat cari mu. Bila rakyat cari mu kata isi borang dulu. Isi borang dulu, pas mari esok pula. Bukan hari tu dapat. Kawan tu nak makan masa tu. Isi borang dulu. Ujuk tahu ada sungguh, ujuk sungguh tuan-tuan. Kena orang saya 3 minggu lepas. Saya nak turun berkereta nak beli nasi, beli sup, balik makan nasi di rumah. Tiba datang seorang akak dia lah, dalam saya ingat 40-an lah kot kan. Datang, Assalamualaikum, kata. Salam. Bang, kata, apa dia? Ada RM5 tak? Kata, perempuan. Kata nak buat apa? Nak beli makanan.
Dia kata anak kat rumah duduk flat kerajaan tu lah, bayar RM100 sebulan tu kan, 125 ke apa. Nak makan, dia kata cukup ke RM5? Dia kata tak apalah. Saya kata saya pula masa tu berbalik kuliah. Kan, berbalik kuliah saya kata tak apa, akak pergi kat kedai makan yang saya pergi tu, akak cakap je akak nak order apa, saya akan bayar kan. Dapat RM100 kuliah. Nak? Sedap cakap. Dan akak pergi je minta apa akak nak, saya bayarkan. Dia pergi minta. Lepas tu saya kata akak bagi alamat rumah, tingkat berapa rumah, tak jauh pun daripada rumah saya flat tu pun. Jadi malam tu bila dia dah siap makanan dia, sebab saya baru nak turun pergi order, dia dah order siap-siap dah. Kan, dia dah pergi dulu. Jadi bila dia punya dah siap, dia kata terima kasih bang, dia pun angkat tu, dia pergi kat motor dia. Sampai kat motor dia tu, dia tolak motor dia. Kata kak kenapa? Kenapa tolak motor? Tu dia kata abang tengok lah ni, tayar belakang pecah, kata dia. Allah Rabbi, tayar belakang pecah. Dia kata akak suami ke mana? Kata suami saya pergi bercuti 3 bulan kat dalam, katanya. Suami saya pergi bercuti 3 bulan kat dalam. Oh iya ke? Lepas tu anak di rumah makan apa kak? Kata anak ni lah, apa nama ni, anak apa yang ada je lah, kata dia. Macam malam ni memang tak ada apa-apa tu sebab saya keluar. Dengan tadi tayar pancit dia tak tahu pula kata pecah. Saya nak keluar dari rumah dia, boleh jalan lagi, kata dia. Sampai sini dah pecah. Lepas tu saya minta tolong orang lain hantarkan akak tu. Lepas tu motor dia saya letak kat bengkel. Ada bengkel kat situ. Orang bengkel tu bengkel esok saya bayarkan, tukar tiup lah. Nak bukan tukar tu tayar, tukar tiup lah. Baru apa RM12 lah. Baru dalam 3 minggu yang lepas. So segi rumah dia saya tengok anak ada 4 orang. Nak kecil-kecil lagi anak. Lepas tu saya carilah kawan-kawan, kan, cari kawan-kawan sikit, jom kita bantu akak ni sikit. Lepas tu saya pun bincang dengan AJK Pondok, kita bawa keluar sikit duit pondok, bantu akak ni, kan. Bincang dengan AJK, benar hari pun bawa keluar duit RM300, campur dengan kawan-kawan semua ada lebih kurang 700 lebih kat gitu. Kita belikan barang dapur, kemudian ada baki RM200 gitulah, bagi kat dia, kan. Nak kata susah, kan. Kata akak tak pergi jumpa ketua kampung, kata saya dah pergi dah tapi tak ada. Dia kata dia nak call tapi tak call pun. Mana? Oi angin betul aku. Siangkan anak tu tak makan. Nanya. Sebab tu nak jadi pemimpin mu kena amanah. Kena jalankan tugas sebagai pemimpin sungguh-sungguh. Kan boleh suka-suka. Kemudian dan yang ke-10, apabila adalah sebaik-baik laki-laki itu takut bagi kejahatan. Wallahu alam. Kita berhenti kat situ. Yang ke-10 kan. Yang ke-10. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita sambung lagi pengajian kita pada tahun depan. Dengar bunyi tahun depan, lama lagi. Tapi tahun depan nak setahun dah. Okay. Dalam penjanjilik tuan-tuan, mana lagi 3 bulan, lebih kurang 3 bulan lagi kita dah setahun dah menghadapi Covid ni. 3 bulan lagi. Teruslah kita berdoa pada Allah. Supaya Allah hapuskan segera penyakit Covid ni kan. Kerana ramai orang terkesan sebab daripada Covid ni. Sentiasa berdoa. Individu pun tak apa. Tak perlu nak tunggu tu imam doa baru kita nak doa. Bangun malam-malam doa, ya Allah hapuskan segera Covid-19 ni, kan, agar kita dapat menjalani kehidupan kita macam biasa, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.